Okey ya, hari ini kita akan masuk ke satu lagi topik, iaitu tema 2, pemerintahan dan pentadbiran. Okey, subtopiknya ialah 2.2, iaitu berkaitan dengan negara bangsa. 2.23 iaitu penyatuan negara bangsa pada abad ke-19 dengan skop Itali dan Jerman. Hari ini kita akan lihat penyatuan negara Jerman. Dan hasil pembelajaran yang dikendaki ialah pelajar harus mampu membincangkan proses penyatuan negara bangsa. Okey, kalau kita lihat slide di depan ini, kita lihat Bismarck and the real politic of the German unification, iaitu Bismarck dengan amalan real politiknya yang diamalkan untuk menyatukan dan membentuk sebuah negara bangsa yang bernama Jerman. Kita akan lihat proses-prosesnya dari awal sampailah lahirnya sebuah negara bernama Jerman. Okay, during the time of Reformation, ketika zaman reformasi, and later 30 years war, dan selepas itu perang 30 tahun, ketika itu Jerman masih lagi belum wujud ataupun masih belum wujud sebagai sebuah negara yang bersatu. Okey, seterusnya. There were powerful German states such as Catholic Bavaria and Frederick the Great Prussia. Okey, maksudnya walaupun negara Jerman pada waktu ini belum lagi bersatu ataupun menjadi sebuah negara dalam yang wujud sebagai hari ini, tetapi waktu tu juga telah pun ada beberapa negeri Jerman, iaitu negeri Jerman maksudnya wilayah itu didiami majoriti penduduk Jerman yang cukup kuat seperti Bavaria. Okey, Bavaria ini majoritinya adalah pengikut mazhab Katolik, sebab di Jerman berlaku Reformation di mana akan wujud satu lagi mazhab yang kita kenali sebagai Protestan. And Frederick the Great Prussia, iaitu Frederick the Great itu ialah raja yang memerintah ketika itu, negerinya ialah Prussia. Prussia dan juga Bavaria ini merupakan negeri di Jerman. Okey, tapi mereka ni bukan sebuah negara yang bernama Jerman. Okey, boleh ikut. Kemudian, okey, di sini dan di sini, Prussia kat sini, Bavaria kat sini. Okey, arrow ni menunjukkan. Okey, seterusnya, other German states, okay, as Hanover and Hesse provided prince and princess that intermarried with the British royal family. Selain itu, juga ada beberapa negeri Jerman seperti Hanover, H-A-N-O-V-E-R, dan juga Hesse, H-E-S-S-E, okay, yang mempunyai raja ataupun prince dan putri, princess, that intermarried, iaitu di mana mereka telah mempunyai hubungan perkahwinan dengan kerabat di Raja Britain. Okey, dengan kerabat di Raja Britain. Boleh ikut? Okey, boleh tak? Seterusnya, ini peta SE. Kemudian, there had been preliminary attempts at combining the German states. Dia beritahu terdapat usaha-usaha awal untuk menggabungkan negeri-negeri di Jerman menjadi satu unit politik. Okay, preliminary attempt.
Okey, maksudnya sebelum Bismarck lagi ada juga usaha telah dijalankan untuk mewujudkan sebuah negara bernama Jerman. Okey, boleh ikut Seterusnya, when Napoleon was in power, Napoleon ini ialah Bonaparte daripada negara Perancis. Bagus, kamu dah boleh ikut dah. Okey, ketika Napoleon ini bercita-cita untuk apa? Menguasai seluruh negara Eropah, betul? Okey, dia akan memulakan dan perang itu dikenali sebagai perang Napoleon. Ketika zaman Napoleon, he created the confederations of the Rhine, an important step in German unity. Dia telah mewujudkan konfederasi Rhine, ataupun kamu kena tulis dalam pembuka dan penutup, Confederations of the Rhine, iaitu gabungan beberapa buah negeri. Okey, dan yang ni dikatakan merupakan usaha penting kepada penyatuan sebuah negara bernama Jerman. Okey, boleh ikut? Okey, seterusnya. Okey, kamu tengok Bavaria, semua ni telah disatukan dan dikenali sebagai Confederation of the Rhine, beberapa negeri. Okey, jadi dari sinilah bermulanya. Sekarang ni semua negeri-negeri ini pernah duduk dalam satu unit politik. Dapat? Okey, seterusnya, after the upheavals of 1848, when several German governments collapsed, meetings were held in Frankfurt. Okay, upheavals tu apa dia? Apa tu upheavals 1848? Dia lebih kurang macam tu lah, di mana berlaku beberapa kerajaan-kerajaan di Germany ini mula memberontak dan banyak kerajaan tumbang. Okey, collapse. Okey, jadi yang ini berlaku pada tahun 1848. Maksudnya selepas peristiwa ni banyak kerajaan di negara Jerman ni, di negeri-negeri Jerman bukan negara Jerman, okey, mula mengalami perubahan. Satu perjumpaan atau satu persidangan telah diadakan di Frankfurt. Okey, Frankfurt ialah nama tempat. Okey, there had been a custom union. Okay, a Zollverein formed by Prussian in 1824, which was a significant step in lowering custom and tariff among the German states. Okay, kemudian okay, dia ada kesatuan custom okay, yang dikenali sebagai Zollverein, Zollverein. Okey, ditubuhkan oleh
Prussia tahun 1824. Okey. Sebab dia untuk apa? Untuk mengurangkan kadar takrif atau cukai di antara negeri-negeri Jerman. Okey. Dapat? Maksudnya waktu ni sudah wujud satu kesatuan custom. Okey. Walaupun sebuah negara Jerman tak wujud, sudah wujud apa? Kesatuan custom. Kalau berlaku hubungan perdagangan di antara negeri-negeri ini, ada barang nak jual, nak import dan sebagainya, dia ada cukai yang rendah di kalangan negara-negara, negeri-negeri Jerman. Macam hari ini, negara-negara ASEAN, dia ada cukainya tersendiri, betul? Barang-barang dari negara-negara ASEAN, cukainya akan lebih rendah berbanding dengan barang yang sama kamu bawa daripada Eropah ke, China ke, Jepun dan sebagainya. Okey, dia macam tu . The goal of the Frankfurt Assembly, dia kembali kepada Frankfurt Assembly, iaitu organize a Germany by constitutional methods, iaitu mewujudkan sebuah negara Jerman melalui perlembagaan. Okey. Melalui perlembagaan. Okey. Jadi kamu kena terangkan pada cikgu pergolakan 1848 tu pada dia. Okey, sekarang ni kita sambung the goal of Frankfurt Assembly, iaitu persidangan yang diadakan di Frankfurt, betul? Okey, selepas tahun 1848, di mana bila masuk ke persidangan tersebut, mereka cuba untuk mewujudkan ataupun mengorganisasikan semula atau pentadbiran negara Jerman berdasarkan kaedah perlembagaan, iaitu ada perlembagaan ini yang patut dibuat, siapa jadi ketua dan sebagainya. Okey, boleh? Jadi, why did the Frankfurt Assembly fail? Tetapi persidangan Frankfurt itu menemui kegagalan. Persoalan dia sekarang, kenapa Frankfurt Assembly ini gagal? Jadi, ada dua sebab. It was unable to include Austria because of the risk of having Habsburg be the rulers of Austria and Germany. Iaitu yang pertama, mereka tidak dapat membawa masuk Austria kerana risiko, okey, kerana risiko yang mungkin mereka hadapi, iaitu Habsburg. Habsburg, pusat pentadbiran Australia atau ibu negara Austria, be the rulers of Austria and Germany. Dia yang akan mendominasikan, dia yang akan memerintah Austria dan juga negeri-negeri Jerman. Yang tu yang pertama. Yang kedua, the throne was offered to Prussia's king. Okey, iaitu mahkota ataupun siapa yang akan jadi raja bagi negara Jerman telah diberikan kepada Raja Prussia. Tetapi he refused to accept a throne. Tetapi dia menolak untuk menaiki takhta ataupun menerima tawaran tersebut, sebab wujudnya raja berperlembagaan. Okey, dia bukan raja mutlak. Jadi dia terpaksa atau kuasanya terhad
atau dihadkan oleh perlembagaan. Jadi dia rasa kalau dia tawarkan menjadi raja bagi seluruh negara Jerman, dia mau kuasa mutlak, bukannya kuasa sedikit kuasa, dan kuasa itu dihadkan melalui perlembagaan. Jadi usaha dalam persidangan, usaha pertama, okey, dalam persidangan Frankfurt itu menemui kegagalan. Boleh ikut? Okey. Seterusnya, the Prussian King, Raja Prussia. Okey. A proud Hohenzollern. Okey. Nama dia ialah Hohenzollern. Seorang yang bangga lah ataupun boleh dibanggakan. Actually said, he will not pick up a crown in a gutter. Dia bagi tahu dia tidak akan memilih crown tu apa dia? Mahkota in a gutter. Gutter, guna Google Translate depan kamu tu. Apa maksud dia? Macam mana kamu nak bagi dalam bahasa yang menarik? Pick up a crown in a gutter. Dia tidak akan jadi raja untuk longkang, tak boleh. Macam itulah bunyi dia kan. So dia melihat negeri-negeri Jerman ni dia satu dalam keadaan yang hina lah. Okay. Dan dia kata dia tak boleh, sebab tu dia panggil proud Hohenzollern. Okay. Macam mana kamu nak translate ataupun explain kepada pemeriksa, nanti kamu buat perbincangan selepas kelas lah. Sebab ayat dia daripada bahasa Inggeris. Okay. Jadi kamu yang kena ubah. Cikgu bagi penerangan saja. Okay, bagi kamu faham. Okay, seterusnya, the failure of 1848 till 1849 efforts to produce an enlightened German monarchy resulted in something that will be far harsher in the future. Okay, kegagalan usaha enlightened German monarchy. Untuk enlighten tu dia macam menyinarkan lagi ya, menyinarkan lagi monarki Jerman itu gagal. Produce and enlighten usaha tersebut, iaitu raja berperlembagaan, satu negara Jerman, semua ni menerima kegagalan. Okey, kemudiannya di masa akan datang akan membawa keputusan yang lebih buruk lagi. Okey, boleh faham? Maksudnya sekarang ni bila raja-raja ini dia kata tak nak jadi raja kepada golongan longkang ke apa benda semua ni, di masa akan datang sikap mereka yang tidak dapat menerima keputusan persidangan Frankfurt itu akan memakan monarki mereka sendiri. Okey, seterusnya. So, at the end of 1848, di penghujung tahun 1848, it became clear, menjadi jelas, that in the future there were only two states that could lead the country into unification. Okay, dia nampak dengan jelas bahawa di masa akan datang hanya ada dua negeri di masa akan datang yang akan mempelopori atau menerajui pembentukan sebuah negara Jerman, atau yang akan mengambil usaha dalam menyatukan Jerman. Okey, salah satu negeri tersebut ialah apa? Dua negeri yang powerful tadi, dan Bavaria. Okey, boleh nampak harapan disandarkan kepada dua negeri ini saja untuk mewujudkan sebuah negara Jerman. Okey, negeri-negeri lain wujud walaupun majoriti penduduknya berbangsa Jerman, tapi mereka tak
tak kuat ataupun mereka tak mempunyai keupayaan dalam bagi menggerakkan usaha-usaha penyatuan negara Jerman. Okey, boleh ikut so far. Jadi usaha sehingga tahun 1848. Jadi dalam esei bila kamu terangkan nanti kamu ikut, okey, sebelum tahun 1848 kamu terangkan sikit tentang Prussia, kamu terangkan sikit tentang Bavaria, kamu terangkan sikit tentang Confederation of Rhine, persidangan Frankfurt, apa yang dicadangkan oleh persidangan Frankfurt, kesan ataupun kesudahan kepada cadangan atau usul daripada Konfederasi Frankfurt, iaitu gagal. Kenapa dia gagal? Bukan konfederasi, persidangan Frankfurt dah. Okey, dapat? Okey, seterusnya Austria and Prussia, who will it be? We'll see shortly. Okey, dua negara yang dimaksudkan di sini bukan Bavaria, Austria, kerajaan Austria, okey, dan Prussia. Okey, who it will be? Siapa yang akan? Yani siapa dia? Siapa yang akan menyatukan Jerman di antara Austria dan Prussia? Dengan jelas kamu tahu adalah Prussia, sebab Otto von Bismarck akan datang dari Prussia. Okay, during this time Germany moved into the Industrial Revolution. Okay, sekarang ni kita kena lihat latar belakang. Walaupun Jerman tak bersatu, tetapi negara Jerman sudah masuk ke era negara perindustrian. Revolusi perindustrian bermula di negeri mana? Negeri mana sebelah Ainun? Nama? Musalmi. Negeri mana? Juga tak tahu habis lah. Musalihah. Kamu semua rujuk Ainun, dia expert sangat. Adam bermula di negara England. Kemudian barulah dia akan merebak ke seluruh negara Eropah. Okey. Dan akhir sekali dia sampai juga ke Jerman, dan Jerman sudah masuk ke era revolusi perindustrian. German quality and engineering brought wealth to the various state. Okey, dari segi kualiti mereka dalam aspek kejuruteraan telah membawa kekayaan kepada beberapa buah negeri di Jerman. The need for unity became even more important as railroads and massive public infrastructure needed to be built. Okey, keperluan untuk penyatuan ini menjadi lebih terasa lah waktu ni, waktu revolusi perindustrian, sebab perlu ada jaringan jalan kereta api dan juga pembinaan infrastruktur perlu dibangunkan. Okey, kalau tak ada kerjasama di antara satu negeri dengan negeri lain, semuanya berpecah-pecah, boleh tak jaringan jalan kereta api semua diwujudkan? Tak boleh. Okey, katakan Perak, Selangor, Negeri Sembilan semua ni tak bergabung. Perak buat sampai sini jalan kereta api, terhenti kat situ saja. Negeri Sembilan kata dia tak ada duit. Boleh jadi, betul? Okey, Pahang dan sebagainya takkan wujud. Sukar untuk melakukan penyelarasan pentadbiran, sukar untuk mewujudkan keseragaman. Jadi waktu ni kekayaan sudah melimpah, Jerman sudah pergi masuk menjadi sebuah negara perindustrian, dan memanglah keupayaan orang Britain dalam teknologi berat sampai hari ini dikagumi. Okey, mereka merupakan antara yang cerdik dalam bidang kejuruteraan sampai hari ini, ya, terutamanya dalam pembinaan jalan raya dan teknologi-teknologi berat. Okey, Siemens. Lagi kereta apa ya Jerman punya?
Volkswagen, Volvo, Volkswagen Europe, Jerman lah. Europe, Volkswagen number 1 memang Jerman. Nombor 1 di Europe. Okey, kereta terbaik dunia ialah paling laris, popular kat dunia nombor 1 apa dia? Ada juga semangat patriotik ya. General Motors pernah menjadi nombor 1. General Motors GM yang dulu bincang dengan Proton nak take over, yang keluarkan kereta Chevrolet semua itulah Chevy. Kemudian di overtake oleh Toyota. Okey, Toyota. Tapi kat Europe nombor 1 masih lagi Volkswagen. Okey, lepas tu Siemens, teknologi superkomputer macam tu semuanya masih lagi di bawah mereka, umpangan dan sebagainya. Okey. Jadi sebab Jerman ini dia tak popular macam negara lain, sebab mereka ni dianggap sebagai pencetus dua perang dunia, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia kedua. Jadi kuasa-kuasa besar seperti Amerika, Perancis dan Britain sampai hari ini cuba menyekat pengaruh Jerman sebagai kuasa besar dunia. Mereka takut Jerman akan sekali lagi akan timbulkan masalah. Okey, sebab tu kalau kamu tengok pengaruh dia kurang berbanding dengan Perancis, Britain dan Amerika Syarikat, dan kedua-dua perang tu dia kalah. Okey, kamu dah belajar pun dalam Perang Dunia Pertama dan kedua. Okey. Jadi sekarang sebab revolusi perindustrian, keperluan untuk penyatuan ini menjadi sangat perlu. Okey, sebab perlu wujudkan penyeragaman dalam pentadbiran agar pembinaan infrastruktur seperti jalan kereta api, pelabuhan dan sebagainya ini berjalan dengan lancar. Telegram, telefon, semua ini perlu. Okey, seterusnya Jerman 1860, the quest for unity continues. Okay, many begin to look to Prussia as the leader for unifications. Okay, jadi harapan untuk penyatuan ini masih lagi wujud dan masih berterusan, dan ramai mula melihat kepada Prussia. Okay, kamu lihat Prussian territory as of 1860. Okey, sehingga tahun 1860 ini semua merupakan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Prussia. Okey, yang ini pula newly ceded to Switzerland, Swiss Federation. Okey, newly gained territory yang baru diperolehi. Okey, other members of Northern Germany Confederation NA. Okey, dia ada pecah-pecah. Sideland Hohenzollern, border of the German Confederation. Okey, yang ni semua sempadan. Okey, sempadan, kamu tengok sempadan dia. Tapi banyak lagi yang belum disatukan sebab Austria pun satu lagi empire. Okey, dan yang ni berada kat sini. Okey, jadi semua ni sedang berlaku dan perhatian mula ataupun harapan mula disandarkan kepada Prussia untuk menyatukan atau mewujudkan sebuah negara Jerman. By the way, what was the name of the Italian state that led its unification? Okay, tiba-tiba dia tanya, apakah negeri di Itali yang menerajui penyatuan Itali? Siapa masih ingat? Negeri di Itali? Mimi nak cakap dah, dia dah buka mulut. Apa dia, Mimi? Okey. Ada juga yang ingat, bagus. Piedmont, Sardinia. Okey. Dia masuk link pula.
Back to Prussia. Okay, kita kembali kepada Prussia. In 1862, the Prussian king appoints a new chief minister, Otto von Bismarck. Pada tahun 1862, Raja Prussia telah melantik chief minister, Perdana Menteri ya. Dia bukan ketua menteri ya, tolong. Sebab buku-buku dia tulis Perdana Menteri, kita kekalkan Perdana Menteri yang baru bernama Otto von Bismarck. Dia telah dilantik menjadi Perdana Menteri. Okey, Perdana Menteri negara mana? Prussia. Okey, dia lah Otto von Bismarck. Okey. Dapat? Dapat? Boleh ikut? Okey, seterusnya. Bismarck, one of the great names from European history. Bismarck ini merupakan salah sebuah nama yang unggul, agung dalam, masyhur dalam sejarah negara Eropah. Born a Junker in 1815. Apa tu Junker? Daripada golongan lebih kurang lah, keluarga bangsawan pun kamu boleh letak. The year of the Congress of Vienna. Okay, tahun waktu dia lahir berlaku Congress of Vienna in Bradburn state of East Alps. He was a brilliant leader. Yang ni semua tak perlu. Yang perlu ialah dia merupakan seorang pemerintah yang bijak, brilliant. Okay. Early on, okay, in his complex mind, okay, he had a far-reaching goal to lead Germany into unification. Okay, dalam minda dia atau hati dia yang begitu kompleks tu, dia mempunyai satu matlamat yang jauh ataupun tujuan untuk menerajui usaha penyatuan Jerman. Bismarck was charming and heartless. Charming tu apa dia? Menawan, tapi heartless. Heartless pula tak berhati perut. Betul? Dia tak ada simpati atau peri kemanusiaan. Ruthless and cunning. Apa tu? Cuba Google Translate habis cerita dia. Even the king was afraid of him. Raja yang lantik dia pun takut pada dia. Ruthless, kejam, cunning, licik. Banyak taktik dia. Okay. Sampai raja yang melantik dia was afraid of him. Macam ada cikgu takut dengan pelajar tu. Kalau dia datang sekolah aja mesti ada masalah. Okay. Ini sifat-sifat peribadi Bismarck. Charming tu sajalah yang baik. Bismarck had a vision. Vision ialah wawasan, visi. And whatever it took to accomplish, German will unite. Apapun it took, maksudnya apapun yang perlu dibuat untuk mencapai matlamat tersebut,
German will unite. Iaitu misi dia ialah untuk menyatukan Jerman dengan apa cara sekalipun. Boleh faham? Inilah konsep real politik. Okey. Dapat? Seterusnya, Bismarck, what were his belief? Apakah kepercayaan Bismarck? Dia punya falsafah hidup Bismarck lah. Pertama, the enemy of today might be the friend of tomorrow. Testing. Iaitu, apa maksud dia? Musuh hari ini mungkin menjadi kawan. Esok mungkin jadi kawan. Betul? Betul lah Mira? Kawan kamu hari ini mungkin esok jadi suami. Itu maksud dia. Seterusnya, isolate your enemy. Isolate your enemies maksudnya pencilkan atau sisihkan musuh kamu. Maksudnya jangan bagi musuh kamu mempunyai tim yang kuat, backup yang kuat. Okey? Jadi kamu tahu dia ni musuh, kamu kena pergi berkawan dengan yang di sekitar dia supaya musuh tu berdiri seorang, tak ada backup. Boleh faham? Okey, itu konsep yang kedua. Yang ketiga, take advantage, ambil kesempatan, of opportunities, dari peluang bila dapat. Dia kata ambil kesempatan dari peluang yang ada. Okey. Dan akhir sekali, be practical. Practical ialah relevan ataupun wajarlah. Kamu tak boleh cakap saya nak skor 8A STPM. Practical tak. Subjek pun kamu boleh ambil 4 je. Okey. Dia jadi tak practical, betul. Yang kedua, and opportunistic. Okey. Iaitu seorang yang merebut peluang. Okey. Ini adalah kepercayaan Bismarck. Okey. Dapat? Dapat? Seterusnya, what is this? Real politik. Apa itu real politik? Okay. Bismarck gives a famous speech where he outlines Prussia's power. He states that Prussia must be prepared to seize any opportunities for growth. Okay. Jadi Bismarck telah memberi satu ucapan yang cukup popular, where di mana dia telah menggariskan ataupun telah menjelaskan kuasa Prussia. Okay, dia states, bagi tahu atau menekankan that Prussia must be prepared, iaitu Prussia harus bersedia to seize any opportunities for growth, untuk merebut sebarang peluang untuk kemajuan atau pembangunan. Growth itu ialah perkembangan pun boleh ya, untuk perkembangan. Not by speeches and majority votes are the great question of the day decided. Okey, dia bagi tahu bukan melalui ucapan ataupun undi majority are the great question of the day decided, iaitu
persoalan-persoalan penting hari ini tentukan. Jawapannya, okey, katakan timbul satu masalah, kamu buat melalui ucapan ataupun undi untuk selesaikan persoalan tersebut. Tak. That was the great error. Itu adalah satu kesilapan besar. Of 1848 and 1849. Dia kata kesilapan waktu tu mereka pergi berucap, mereka undi, ada konfederasi, betul, persidangan Frankfurt semua tu betul. Dia kata semua tu adalah kesilapan besar. But dia bagi tahu sepatutnya melalui blood and iron. Iron tu apa dia? Biarlah cikgu tanya pelajar perempuan, dia bagi tahu setrika ke. Iron tu apa dia? Besi. Besi merujuk kepada pedang lah, senjata, iaitu melalui darah dan besi. Okey, dapat? Ini adalah ucapan yang begitu popular. Okey, dia bagi tahu tak guna berucap bagi penerangan, tak guna minta pandangan, gunakan je senjata, kekerasan untuk mencapai matlamat tersebut. Okey, dia menyalahkan usaha-usaha tahun 1848 dan 1849 ini gagal sebab inilah. Okey, dapat? Seterusnya, the plotting begins. Plot cerita kita pun bermula. Bagaimana? Ada 72 slide dah. Okay. The plotting begins. Take out your opposition one at a time. Iaitu take out maksudnya apa? Tamatkan kisah. Opposition ialah pembangkang atau yang membantah kamu satu demi satu. Bukan dalam satu kumpulan besar. Maksudnya kamu bunuh musuh kamu bukannya one shot. Bunuh dia dulu. Lepas tu pergi kat dia. Boleh faham? Satu demi satu dia mula hapuskan musuh-musuh dia. Itulah plotting begins. Okay, itu cara yang digunakan oleh Bismarck. Tengok. Berlin, Austria-Hungary. Dia dari sinilah, dari Berlin ke Hamburg, kemudian Austria-Hungary, kemudian France. Okay. 3 ni. Dari sini dia plot dia bermula. Austria-Hungary, Hamburg dan France. First War, Danish War. Okay, perang pertama ialah perang Denmark. Danish to Denmark. Okay. Ini sebelum tu